Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3. Okey, hari ini Ustazah nak masuk bidang ibadah. Bidang ibadah dengan tajuk dia bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Okey, pernah dengar tak apa itu hadas? Okey, apa yang kita nak belajar hari ini ialah hari ini Ustazah nak sentuh mengenai maksud hadas, pembahagian hadas, hukum bersuci daripada hadas dan yang terakhir, dalil bersuci daripada hadas. Ada banyak lagi pembahagiannya seperti apakah sebabnya kita berhadas, bagaimanakah cara kita bersuci dan larangan-larangan ketika kita berhadas. Okey, itu semua kita akan sentuh pada masa akan datang. Untuk hari ini, Ustazah nak sentuh 4 perkara sahaja iaitu maksud hadas, pembahagian hadas, hukum bersuci daripada hadas dan yang terakhir, dalil bersuci daripada hadas. Okay, yang pertama, apakah maksud hadas? Apa dia hadas? Maksud hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, hadas ini ialah satu kekotoran yang menghalang kita daripada sahnya ibadah kita. Contohnya, bila kita ada hadas, kita solat. Okey, jadi solat kita itu tidak sah sebab kita mempunyai hadas. Okey. Lagi sekali Ustazah terang ya maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi. Apa itu maknawi? Nanti Ustazah terang. Pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Kalau ibadah yang disyaratkan kita bersuci, kalau kita ada hadas, ibadah itu tidak sah. Okay? Contohnya solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey, tadi Ustazah cakap apa itu maksud maknawi. Maknawi. Maksud maknawi ialah kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Apa pula tu Ustazah? Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Macam mana tu? Okay. Maksudnya, kekotoran yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar seperti hadas besar dan hadas kecil. Ustazah, saya tak faham lagi ni. Macam mana? Okey. Maknawi ini kekotoran yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Contoh, apa kekotoran yang boleh dilihat dengan mata kasar? Contohnya, kalau kita main di luar, tiba-tiba kita terjatuh. Okey, baju kita kotor, kena lumpur. Okey, itu kita nampak kan? Baju kita kotor, kena lumpur. Jadi, kita perlu mandi untuk bersihkan badan kita. Sebab kita nampak kotor tu. Tetapi, hadas besar dan hadas kecil, kita tak nampak badan kita ni kotor. Itu dinamakan kekotoran maknawi. Kita tak nampak badan kita ini sedang kotor. Kita nampak badan kita bersih saja, tapi sebenarnya kita mempunyai hadas. Contoh, hadas kecil, kita ambil wuduk tapi kita terkentut. Kita di dalam kekotoran maknawi. Adakah kita kentut tu badan kita jadi kotor? Busuk badan kita macam ada najis? Tidak. Kita hanya kentut mengeluarkan angin. Tetapi kita tak nampak kan badan kita jadi kotor. Adakah orang kentut tiba-tiba ada tahi setepek dekat dia punya muka? Tak ada kan? Itu dinamakan kekotoran maknawi. Kita tak nampak. Kita hanya kentut tetapi badan kita nampak bersih. Tapi sebenarnya badan kita dalam keadaan kekotoran. Okay, faham ya? Okey. Seterusnya pembahagian hadas. Pembahagian hadas. Okey. Hadas ni ada berapa jenis? Semua kita nak tahu. Okey. Pembahagian hadas. Hadas terbahagi kepada dua iaitu hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Okay. Hadas besar. Macam mana cara kita nak sucikannya? Cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Okey, dengan mandi wajib. Okay.
Hadas kecil pula, cara bersuci dia adalah dengan berwudu. Okey, nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam ataupun terperinci apakah itu hadas besar dan apakah itu hadas kecil. Okey, seterusnya, Ustazah buat dalam bentuk macam ni supaya kamu lebih faham. Okey, tadi kita dah belajar hadas terbahagi kepada dua, iaitu tengok kat sini nama hadas. Hadas yang pertama hadas kecil dan hadas yang kedua hadas besar. Okay, sebelah ini cara bersuci. Bagaimana cara kita nak bersuci daripada hadas. Okay, kita tengok yang pertama. Hadas kecil. Hadas kecil cara nak bersuci ialah dengan berwuduk. Senang je kita nak sucikan diri kita daripada hadas kecil iaitu dengan berwuduk. Dan yang kedua, hadas besar cara bersucinya ialah dengan mandi wajib. Nanti kita akan belajar dengan lebih mendalam bagaimana cara untuk mandi wajib. Adakah mandi seperti biasa? Okey, semua itu kita akan belajar. Okay, seterusnya, hukum bersuci daripada hadas. Apakah hukum kita bersuci daripada hadas? Okay. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Iaitu wajib. Nampak besar Ustazah buat. Wajib. Hukum kita bersuci daripada hadas adalah wajib. Apakah dalilnya? Dalil wajib bersuci daripada hadas. Okey, setiap hukum yang ada di dalam Islam mesti ada dalil ataupun mesti ada bukti dia. Bukti dapat daripada mana? Kita tak boleh mandai-mandai buat hukum sendiri. Mesti kita ambil daripada dalil. Okay. Ustazah keluarkan satu dalil daripada surah Al-Ma'idah. Okay, Ustazah baca, kamu ikut ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم جنبا فاطهروا. Okey, kita baca sama-sama. وإن كنتم جنبا فاطهروا. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Berjunub ni maksudnya berhadas. Jika kamu berhadas ataupun berjunub, maka bersucilah. Firman Allah daripada surah Al-Ma'idah, Allah berfirman bahawa jika kamu berjunub, maka kita kena bersuci. Okey, apakah nama dalil ini? Kita dah belajar dah hari tu kan? Dalil ni nama dia dalil nakli. Dalil nakli ialah dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, ini ialah dalil nakli yang mengatakan bahawa bersuci daripada hadas itu adalah wajib. Okey, dapat tak sesuatu hari ini? Okey, hari ini kita dah belajar maksud hadas, pembahagian hadas, hukum bersuci daripada hadas dan dalil kewajipan bersuci daripada hadas. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.